Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setahun sekali di Dewan apa ni? Dewan Besar Ambang. InsyaAllah kalau banyak umum jumpa lagi tahun depan. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Kalau bukan bulan Ramadan kita hanya berjumpa di surau. Alhamdulillah tajuk saya hari ini mungkin orang lain pernah sampaikan, tapi biasalah kan dia cross saja biasa tajuk-tajuk. Kerana kita cakap bulan Ramadan, iaitu kelebihan bulan Ramadan. Dah ada tajuk belum? Alhamdulillah. Kalau belum, jadi baguslah. Kelebihan bulan Ramadan, kawan tahu. Tapi kalau saya tanya, selain daripada bulan Ramadan yang disebut dalam Quran, ada bulan lain yang saya sebut dalam Quran. Lain daripada bulan Ramadan disebut dalam Quran. Bulan apa lagi dari 11 bulan itu yang ada disebut dalam Quran? Ada? Apa boleh jawab angkat tangan? Tak ada sebab dia jawab. Kalau jawab pun tak betul. Masa tak ada lagi. Tidak ada lagi lain pada bulan Ramadan. Hanya Ramadan saja disebut dalam Quran. Dan sebut pun hanya sekali saja. Yang lain tu tak disebut, walaupun ada dari segi dia kata orang tu yang ada kait dengan dia bulan haji, disebut bulan-bulan haji, ataupun disebut maknanya waktu-waktu haji. Memanglah kita tahu haji itu mulai dari Syawal dan Dzulhijjah, ataupun menyambut satu Syawal, tapi tak sebut satu Syawal itu. Allah sebut kata wal tukabbirullah ala ma hadakum. Bila habis puasa Allah kata walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah, cukupkanlah makna puasa sebulan itu, kemudian anda bertakbirlah lepas itu menyambutnya satu Syawal lah, tapi tak sebut Syawal. Tapi Ramadan Allah sebut. Jadi soalan saya dalam surah apa? Ayat ini memang pada saudara bukan setiap tahun itu. Al-Baqarah ayat berapa? Saya berapa? Ya, sebelum cepat sikit, tak berani, tak confident. 185 ayat 183 tentang kewajiban puasa. 184 sambungan daripada ayat itu, mana puasa itu maknanya ialah dalam disebut Allah tadi berpuasa beberapa hari. Itu ayat 184, ayat ma'dudat. Ayat yang kelima 185 makna beberapa hari itu ialah sebulan, itu bulan Ramadan. Itu bermula dengan sebulan dengan ayat yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada jawab itu saya ingatkan ada istilah benar. Baik, maksudnya dan makna berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi cakap tu sudah sebut. Yang lain itu tak pernah bab lain orang lain bisa cakap. Yang ini kelebihan bulan Ramadan sebab diturunkan Al-Quran. Maksud diturunkan Al-Quran ini ialah Al-Quran pertama Allah turunkan dari alam, dari Lauhul Mahfuz, alam gaib di Lauhul Mahfuz, diturunkan Allah masih lagi di alam gaib itu ke langit dunia. Langit dunia atau disebut langit yang paling bawah lah, yang dulu masa itu kita sudah Isra Mi'raj, Nabi berisra mula langit 1, langit 2, langit 3. Di mana nak masuk ke langit 1 itu jumpa dengan Nabi Adam, itulah terusnya. Jadi langit dunia ni atau disebut Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
sekaligus seluruh isi Quran seperti yang kita baca ini memang dah teratur tersusun daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah. Kemudian daripada Baitul Izzah atau langit dunia atau sama dunia turun beransur-ansur sedikit demi sedikit pun bulan Ramadan. Dua kali bulan Ramadan, satu turun sekaligus, yang kedua turun beransur-ansur bermula bulan Ramadan. Lepas tu yang lain-lain itu bulan lain semua adalah, tapi bermula bulan Ramadan, itu yang kita peringati sebagai nuzul Quran 7 bulan Ramadan. Tapi saya nak sebutkan bukanlah muktamad 7 bulan Ramadan tu, kerana ada riwayat kata 24 Ramadan. Tapi masyhur, qaul masyhur, ini sirah sejarah. Tapi yang pasti turun dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dan pastinya sama ada 17 atau selepas itu. Bukan 12 atau 13. Jadi itu yang pentingnya, turun beransur-ansur, bermula dengan 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, iqra' akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi kerana itu maka dia sebut tadi nuzul Quran. Inilah dia. Kemudian dalam tempoh 22 tahun setengah barulah selesai turun Quran. Dan akhir Quran, ayat Quran turun bukan Ramadan, tapi bulan Haji, iaitu hari Arafah. Bila Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Okey, itu bab kelebihan bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Quran. Satu. Yang kedua, bulan Ramadan juga Allah pilih menurunkan kitab terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil, dan suhuf Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada kitab, tapi ada suhuf, ada lembaran. Nabi Musa ada kitab Taurat, ada lembaran juga. Lembaran itu paling kecil, tak ada salah. Jadi suhuf Ibrahim diturunkan juga bulan Ramadan, dan kitab yang 3 lagi pun diturunkan bulan Ramadan. Yang ini tak sebut Quran, tapi ada hadis sahih mengenai kita. Okey, itu kelebihan perubahan Al-Quran dan kitab-kitab suci. Kemudian fokus yang saya nak cakap ini ialah oleh kerana bulan Ramadan ini bulan yang paling tinggi kedudukannya, mulia di sisi Allah, dipilih Allah. Maka bulan Ramadan bulan yang juga diberi kelebihan, yang pahala yang berlipat-lipat ganda. Ada yang sampai 70 kali lipat, itu masih lagi boleh lipat. Tapi ada yang beratus-ratus kali lipat dan tak kali lipat lah. Jadi makna sebab maka Allah memilih juga untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang lain daripada yang lain, bulan Ramadan. Itu ibadah puasa. Sebab itu ibadah puasa ni Allah sebut, mungkin Ustaz dulu pun dah sebut dah. Dalam sebuah hadis, Nabi kata setiap amalan Ibnu Adam, hadis ni hadis kursi, Nabi bersabda, tapi sabda Nabi menyebut firman Allah. Allah berfirman, macam itu namanya hadis kursi. Quran ini memang dah turunkan ayat tadi lah, ayatnya perkataan semua. Tapi yang hadis kursi ini Nabi bercakap, mengatakan menyandarkan Allah berkata bahawa setiap amalan manusia Ibnu Adam itu untuk dia, untuk manusia itu. Kullu amal Ibnu Adam lahu, untuk kamu, untuk saya, untuk orang lain siapa yang beramal. Melainkan puasa, ila siyam fa innahu li. Melainkan puasa, hak tu untuk aku punya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan balasan. Jadi maknanya Allah padahal yang sembahyang pun Allah, salat pun dia bagi balasan, zakat dia bagi balasan, haji dia bagi balasan, apa juga kerja amal kebaikan semua dia bagi balasan. Tapi yang tu dia kata hak tu mu punya, hak puasa ni aku punya. Makna Allah mengatakan puasa itu benar-benar ibadah yang tinggi kedudukannya, sehingga dia menyandarkan, menisbahkan kepada diri dia. Fa innahu li, kata li itu hak tu, puasa tu aku punya, hak lain manusia punya.
maka akulah yang membalasi puasa itu. Walhalnya hak lain itu dia juga balas. Itu sebab lain. Maknanya nak memberi gambaran bahawa puasa ini ibadah yang ganjarannya sangat tinggi mengikut martabat masing-masing lah. Mungkin martabat tuan-tuan lebih tinggi daripada martabat saya, berjadikan atau martabat saya lebih tinggi daripada tuan, itu Allah yang tahu. Puasa ni tak ada dah pula setakat 70% atau 70,000, tak ada. Maknanya ikut keadaan martabat saya. Oleh kerana puasa itulah maka Allah pilih dalam bulan Ramadan. Tapi jangan pernah kata oleh kerana puasa bertambah tinggi pahala tak terhingga, sembahyang bawah sikit, sembahyang tinggi-tinggi tak boleh pula. Dari segi itu tak boleh pula, kerana puasa ni dia ada boleh diringankan. Ayat tadi saya dah baca dah, Allah sebut kata, baca juga sedikit kan, barang siapa yang sakit atau musafir maka dia boleh tangguh pada masa lain. Barang siapa pula yang tak mampu atau melakukan puasa kerana tak larat, kerana sakit atau umpamanya, dia boleh bayar fidyah saja. Terus sembahyang tak boleh. Cuma kita bercakap dari segi ini makna kelebihan satu-satu ibadah. Tapi memang ibadah puasa ni lain daripada ibadah lain. Satu. Yang keduanya, Allah wajibkan salat masa Nabi di Makkah sebelum hijrah. Itu masa Isra Mi'raj, kita tahu kan. Dan sebelum diwajibkan salat, Nabi diutus Allah untuk mengajak manusia mengucap dua kalimah syahadah. Artinya kalau ambil rukun Islam itu dua kalimah syahadah, macam masuk Islam lah, jadi orang Islam. Kemudian mendirikan salat. Ini adalah perkara ibadah yang sifatnya hanya untuk diri kita saja, individu saja, hubungan kita dengan Allah. Mengucap syahadah, mengaku Allah Tuhan kita yang sebenar-benar, tak ada yang lain, dia saja Tuhan yang wajib disembah. Kemudian kita sembahlah dengan mendirikan salat. Maka salat adalah ibadah untuk mengikatkan hubungan kita sebagai hamba dengan Tuhan, iaitu Allah. Yang ini yang Quran sebut hablum minallah, tali hubungan ikatan dengan Allah. Bila Nabi dah hijrah ke Madinah, maka datanglah puasa, maka datanglah zakat, maka datanglah haji, maka datanglah hukum hakam, perintah nikah, kahwin, cerai, rujuk, berjual beli, berniaga, pemerintahan, macam-macam lagi lah. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang menghubungkan manusia dengan sesama manusia. Seperti juga zakat, ibadah yang akan menghubungkan manusia dengan sesama manusia. Demikian juga ibadah haji. Demikian juga perintah hukum hakam seperti nikah, kahwin dan sebagainya tadi itu. Makna hubungan manusia lah. Nikah itu kan manusia sama manusia. Masa di Mekah tak ada lagi hukum nikah. Sebab itu suami kafir, isteri Islam, no problem. Anak Nabi lagi, anak Nabi Zainab binti Muhammad, dia masuk Islam, ikut sebuah ayahnya. Menantu Nabi Abil As tetap berhalal, tapi mereka tidak suami isteri. Pasal apa? Belum sampai lagi hukum perintah untuk tadi mewujudkan hubungan bersama manusia ikut perintah Allah. Tapi bila hijrah ke Madinah, bagilah mereka pisah. Abil As tak boleh lah sama dengan masyarakat itu. Jadi balik kepada puasa tadi, yang saya nak fokus, puasa ini ibadah yang diwajibkan setelah Nabi hijrah. Kerana memang Nabi hijrah adalah tujuannya untuk membangun Islam. Dan bila Islam dibangunkan, terbangunlah masyarakat dan ummah. Nak membangun masyarakat ummah mesti ada hubungan antara seorang dengan yang lain. Kalau takatmu dengan Allah saja, mu dengan Allah tak ada. Tapi sembahyang tetaplah asas. Namun bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi buat masjid. Karena salat tadi yang asalnya masing-masing boleh sendirian, kena digabungkan berjamaah, berjumaat. Itu salat. Kalau boleh hubungan dengan Allah, tapi dalam salat juga bila hijrah ke Madinah diwujudkan makna mekanisme. Macam mana nak hubungi manusia? Maka berjamaah. Jamaah itu maknanya berkumpulan lah. Maka berjumuah pula. Dan yang ramai.
Itu solat. Tapi puasa ini khusus ibadah. Macam mana kita nak menggunakan diri kita dengan orang lain. Oleh kerana puasa ini berlapar dahaga. Pertama sekali bila kita berlapar dahaga, akhirnya apa dia? Kita tak makan, tak minum. Dan bagi yang berumah tangga dah tak boleh melakukan hubungan kelamin, tak boleh maknanya bersetubuh, tak boleh berjima, tak boleh melakukan hubungan seks yang halal. Pasal apa? Maknanya kita menguasai, cuba kuasai nafsu kita. Kerana manusia ni kalau dia ikut nafsunya, maka dia tak perlu balik. Dia akan jaga kepentingan diri dia saja. Jadi maka dia tahan nafsu sebulan lamanya. Tapi Allah meringankan kita umat Nabi Muhammad SAW, puasa kita hanya waktu siang. Mana boleh makan, masuk je awal malam, kita maghrib, boleh makan, boleh minum, boleh bersama lah suami isteri lah, balik. Sebut dalam Quran, wahilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum pasal mula-mula puasa dunia orang kata, kita ni tak boleh makan, tak boleh minum, berbuka, makan, minum, habis yang tu macam mana? Turut dia Quran. Boleh dihalalkan balik. Sebab agama terdahulu, yakni syariat Nabi Musa dan Nabi Isa AS, mereka berpuasa tuan-tuan, Yahudi dan Nasrani, puasa 24 jam. Cuma boleh minum saja sikit. Sebab kalau sebulan tak ada minum, ada kau kan, tak makan tak apa. Mereka berpuasa daripada waktu maghrib sampai esok maghrib. Berbuka lah dah, buka lah. Lepas tu puasa balik. Sebab itu maka memang sepanjang mereka berpuasa tu buka juga. Lepas sampai masa buka, lepas tu start puasa balik sampai esok pula. Dan tak boleh melakukan hubungan kelamin. Tapi datang Islam dulu dibolehkan. Kristian pula berpuasa dari pukul 4 sampai pukul 2, atau ketiganya juga sampai pukul 4 petang esok. Berbuka dan berbuka sepanjang bulan mereka puasa tu, yang ada ketika 7 hari tak boleh makan benda-benda yang ada unsur daging dan telur. Itu umat dulu tu. Sampai hari ini pun orang Kristian kalau dia amalkan puasa tu, tahu dia lebih sungguh daripada kita. Tak biasa dia tak amalkan dah, pantri-pantri je puasa. Jadi orang Kristian pun tak peduli sangatlah. Hari-hari kalau puasa pun dalam setahun tu 3 hari je. Itu yang mesti lah. Puasa hari kiamat tu. Dia puasa hari kiamat. Baik, balik kepada Islam tadi. Kita puasa macam hari ini, kita puasa berapa jam? Lebih kurang 13 jam, 14 jam. Kita berpuasa, waktu kita mulai imsak tadi pukul 5.40 katakan, 5.40 petang, 12, 6.40 petang, 13 jam, 7.40 petang, 14 jam. Tapi tak kata 50, kurang 10 minit, 14 jam. Tak ada masalah kan? Ada ketikanya pula kita puasa pendek lagi pada di negeri yang bermusim dingin pula, musim panas, masa musim sejuk, puasa 10 jam je, 9 jam setengah. Kita biasa duduk di UK, di US kan sejuk, di negara Arab itu juga di Jordan. Tapi musim panas 16 jam setengah pada siang jam. Tak boleh tu. Yang pentingnya puasa untuk menguasai nafsu, artinya kita mampu mengurangi perasaan yang aku ni kepentingan aku saja. Apatah lagi bila kita lapar dan dahaga. Nombor satu yang lapar dan dahaga, maka timbullah perasaan susah, macam ni teruknya orang tak makan tak minum, tak dapat makan yang cukup. Bukan sebulan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Maka timbullah keinsafan terhadap penderitaan orang-orang yang tak mempunyai cukup rezeki tadi. Maka diterjemahkanlah perasaan keinsafan itu dengan perasaan membantu barang-barang keperluan, makan, minum dan apa-apa yang lain dihajat. Tapi yang asas sekali makan minum dulu lah, sebelum yang lain je. Itulah maka puasa artinya melahir perasaan bertimbang rasa dan menolong orang lain yang susah dan memupuk perasaan ini. Maka lahirlah hubungan kasih sayang dan terjalinlah hubungan anggota manusia yang menjadi sebuah masyarakat. Itu tadi.
Sebab itu Nabi bila hijrah saja, ini tak kait puasa lah, tapi ada relevannya. Hijrah saja, maka Nabi menghubungkan persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar, di mana orang Ansar yang mempunyai harta banyak sedikit mesti mengambil saudara orang Muhajirin ini sebagai saudara kandung dia, dan dia kena bagi bantuan tempat tinggal, makan minum, apa juga keperluan. Pasal apa tadi? Nak mewujudkan awal-awal lagi, masa itu belum wajib puasa lagi, awal-awal hijrah tu Nabi buat. Setahun setengah datang puasa. Maka dengan sendirilah puasa tadi maknanya melahirkan perasaan yang menjadi pupuk oleh Rasulullah dengan mempersaudarakan Muhajirin Ansar tadi. Jadi sebab itu puasa diwajibkan kira-kira setelah Nabi berhijrah lebih kurang 1 tahun setengah puasa diwajibkan, dan hampir masa yang sama zakat pun diwajibkan. Sebab zakat tadi adalah terimahan kepada memberikan sumbangan, bantuan, sedekah, tapi wajib. Sedekah wajib. Zakat ini namanya sedekah wajib dalam Islam. Quran sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Mula-mula untuk fuqara, wal masakin, dua orang miskin. Dan barulah kepada orang ada berhak orang yang menjalankan kerja umumnya, wal amilina 'alaiha. Batu wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ni bukan pasal dia miskin, pasal dia mu'allaf. Miskin lain cerita. Mu'allaf lain lah. Kalau mu'allaf tu miskin, dia dapat 2 bagus. Dia mu'allaf, kemudian dia miskin pula. Tapi kalau dia tak miskin, dia mu'allaf saja, dia kaya raya. Alam negeri nasional masuk Islam, dia dapat zakat. Tapi dia kena bayar zakat juga lah pasal Islam. Tadi dia bersihkan. Pasal apa? Zakat ketika itu Umar sebagai token menunjukkan perasaan mana aku ni dah dianggap saudara kepada kamu. Saudara hidup semati. Jadi maka puasa diwajibkan untuk melahirkan perasaan dan membuat perasaan hubungan kasih sayang, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang Nabi kata masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim wa tawasulihim kama salil jasadi idza ishtaka minhu 'adhun tada'alahu bis-sahri wal humma. Siapa ingat hadis ini? Saya sudah pandai ingat hadis. Mungkin masa anda sekolah hadis ini tak baca lagi. Dalam tahun 60-an dan awal 70-an, hadis ini adalah buku teks agama Islam, pengetahuan agama Islam. Saya masih ingat, saya jadi guru dulu. Saya sudah jadi guru sekolah yang laki. Ada sama-sama asal sekolah lagi. Ya. Kalau mungkin saya sama ada lagi, sekarang ni kalau kerja pun dah pencet. Kebanyakan lah. Jumpa saya dia kata, saya itu Ustaz. Kerja pun tak akan pencet lah Ustaz. Kau dah pencet, aku tak pencet lagi. Yalah sebenarnya apa ada pencet ni kan. Hadis ini bermaksud bandingannya orang-orang beriman itu dari segi kasih sayangnya, simpati perasaannya, perhubungannya, apa lagi, tawasulihim, tarahum, ta'atufihim, makna emosinya satu sama lain, macam sebuah satu tubuh badan. Kama salil jasad, macam tubuh badan yang satu. Apabila salah satu anggota sakit, maka seluruh tubuh merasai demam dan tak boleh tidur malam. Jadi nak melahirkan masyarakat itu, salah satu caranya Allah mewajibkan kepada puasa kepada semua orang, miskin, kaya kena puasa juga. Bila kita kata aku dah miskin, dah bisa lapar, tak hebat, tak itu lah, yang ni ibadah. Yang lapar tu engkau punya perasaan semua. Jadi itulah tuan, makanya diwajibkan. Inilah kelebihan Ramadan tadi. Kelebihan Ramadan diwajibkan ibadah untuk menguasai nafsu kita, menahan diri kita. Maka timbul perasaan penderitaan bagaimana orang yang susah tadi itu. Lalu datang perasaan nak membantu menolong.
Kalau tak ada perasaan ni, tak ada ingat peduli orang susah, anak yatim sembahyang bulan puasa ni, itu mana belum sampai kata orang tujuan ibadah bulan puasa. Tapi tuan-tuan takkan macam tu semua ya. Ada orang jadi puasa ni tak boleh pisah pada sembahyang. Jangan kita ingat puasa ni hanya bulan puasa saja nak sembahyang, tak ada juga. Selain daripada itu memang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hubungan nafsu dengan Allah tadi, bulan Ramadan juga dilebihkan. Tarawih bulan lain tak ada kelebihan untuk hubungan kita dengan Allah. Tapi pada masa yang sama, kerana tarawih kita buat beramai-ramai, maka datang pula hubungan sesama kita juga. Tadarus bulan Quran bulan Ramadan macam tu juga. Pasal Quran tu bulan Ramadan, asalnya semua tu bulan Ramadan kita bertadarus. Kerana Jibril pun datang kepada Nabi tiap bulan Ramadan membacakan Quran bersama-sama, bertadarus dengan Nabi SAW. Tapi itu ibadah hubungan kita dengan Allah. Zikir, tahlil, qiyamul lail, semuanya. Tapi ibadah hubungan sesama manusia ni yang dilebihkan bulan Ramadan ni, inilah yang Nabi sendiri disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min shahr Ramadan fayudarisu al-Quran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu min ar-rih al-mursala rawahu Bukhari wa Muslim. Apa maksud hadis? Kira-kira aja maksudnya. Ajar yang boleh terjemah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Adalah Rasulullah SAW itu seorang yang paling dermawan dan paling pemurah. Dua-dua itu. Dan lebih dermawan dan pemurahnya pada masa bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui baginda, dan Jibril menemui baginda Rasulullah SAW tiap-tiap malam bulan Ramadan, lalu bertadarus Quran bersamanya, maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat-sangat dermawan dan sangat-sangat cepat. Kedermawanannya itu lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Itu Rasulullah SAW yang tak maksum, yang tak ada dosa, yang tak sembahyang sampai buka-buka tumit kaki pun derma apa yang ada pada dia. Sehingga ada ketikanya masa tak Ramadan pun dia ikat pun dengan batu. Kita tak sampai ikat pun batu ya. Ikat pun dari pinggang pada Ramadan. Kata berapa yang ambil kain ikat tak. Tapi Nabi pernah ikat batu pada perutnya. Pasal apa tu? Bukan dia miskin, bukan miskin apa-apa. Tapi dia ni bila ada orang datang minta pagi. Lama tahu lah. Dalam masa sekarang ni kalau jadi wakil rakyat kan, orang pergi minta ke wakil rakyat lah. Tapi rakyat dia tahu orang nak minta ke dia belum apa ada lagi. Bukan ke semua. Ada yang diikuti-ikuti pada orang ramai, dia bagi lah. Tak boleh tu. Ini Nabi SAW. Maka dia paling pemurah. Maknanya nak beritahu Allah memberi ruang untuk kita jadi pemurah. Dan memang pun kadang bulan lain kita berasa macam berat sikit lah kan. Tapi Ramadan dia ringan nak membantu. Itu kelebihan Ramadan. Kata lagi memang kita memang sentiasa menunggu bulan Ramadan ni. Itu memang kumpul duit nak bagi lebih derma. Kalau sama-sama pergerakan yang patut menerimanya. Dan hari ini yang patut menerimanya kami lah. Kami itu bukan saya, maknanya balai pengajian saya ataupun yayasan kami, iaitu Kuliah Tasawuf Islam. Jadi orang yang selalu itu di rumah. Kerana hari ini kami tawarkan 3 projek. 3 projek atau 3 program lah. 3 program untuk menghidupkan Ramadan. 3 ini dalam satu semua. Dalam satu siapa? Saudara yang mengurusnya kami semua. Jadi hadis tadi menganjurkan kita berderma lebih dalam Ramadan ini.
Maka Nabi pun bersabda lagi dalam hadisnya, afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan, atau afdalus sadaqati sadaqah fi Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya seafdal-afdal, setinggi-tinggi sedekah, pemberian harta, apa juga lah, uang, itu semuanya, pakaian ke apa juga, kenderaan ke, apa nak bagi motor ke, basikal ke, kereta ke, bil ke, kereta lah. Bulan Ramadan ni paling tinggi pahala dia. Ini dah 8 hari dah, tinggal ada 21 hari di bahasa kita, insyaAllah puasa 29 hari lagi kan. Ya, dah 29 hari kita akan insyaAllah ini kita hari Khamis. Masa Syakban dah 30, artinya kalau Syakban 30, Ramadan 29. Tapi bukan, saya kata bukan mesti, cuma saya punya bacaan. Tapi biasa bacaan saya betul 99%. Kerana saya duduk dalam masa Islam 4 tahun, 15 tahun kan. Masa kita dah tahu pasal minta nampak bulan. Nak tunggu 3 gelas tak nak bulan, mana nampak. Malaysia ni bulan tak nampak. Pasal banyak lagi orang tak suka dengan bulan. Asal orang Melayu, Cina suka lah. Pasal Cina boleh dapat bulan. Okey, keluar je. Tapi memang sungguh ya. Saya dulu tiap-tiap hujung bulan pergi hantar orang tengok di terutama sebab kami ajukan kursus halal bertahun-tahun. Setahun tu pernah, dalam 3 tahun tu pernah sekali yang dapat nak bulan daripada bukit daripada Bukit Sembilan tempat Baju Hilang lah. Dalam 3 tahun kursus tu ditengok-tengok tu sekali yang nampak. Pasal apa? Pasal gelap, tak nampak awan daripada ufuk. Gelap, bila nak malam gelap. Pasal dosa manusia banyak sangat, jadi hitam. Baik, jadi balik kepada yang tadi, maknanya ada 21 hari lagi. Jadi tak apalah pagi ni, salah satu daripada yang 21 hari itu